Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Rukun iman yang seterusnya, semalam kita telah bincangkan tentang perbahasan rukun iman. 5 daripada rukun iman telah kita bentang dan kita bahaskan pada pelajaran kita yang lalu. Cuma tinggal satu lagi tentang rukun iman yang terakhir, iaitu beriman dengan qadar. Qadar maknanya ketetapan ataupun takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan beriman kepada qadar ini, iaitu beriman bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara keseluruhan ataupun secara terperinci semenjak di azali dan juga selama-lamanya. Maknanya secara keseluruhan dan juga secara perinciannya, maklumat itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala di azali dan selama-lamanya. Sawa'un kana dhalika mimma yata'allaqu bi af'alihi aw bi af'ali 'ibadihi. Sama ada sesuatu perkara itu diketahui oleh Allah tentang perbuatannya. Maknanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala sendiri, dia tahu apa yang dia nak buat, apa yang dia telah buat, apa yang sedang buat, apa yang dia akan buat, semua dia tahu. Dan juga segala perbuatan yang berkaitan dengan hamba, sama ada perbuatan hamba itu sedang berlaku, akan berlaku, diketahui. Maklumat ini ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya yang pertama, beriman dengan qadar ini, kita kena yakin Allah Ta'ala mengetahui semua perkara. Dan yang kedua, beriman dengan qadar itu juga al-imanu bi anna Allah kataba dhalika fil lauhil mahfuz. Selain daripada tahu, Allah Ta'ala dah tetap di lauh mahfuz suatu kitab yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Adakah kamu tidak mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang berada di langit dan juga berada di bumi? Inna dzalika fi kitabin, sesungguhnya yang demikian itu berada di dalam satu kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah Subhanahu wa taala terlalu mudah. Terlalu mudah Allah Ta'ala nak menetapkan, nak menentukan sesuatu yang akan berlaku. Sesuatu yang akan berlaku dan sesuatu yang sedang berlaku. Dan disebut di dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, daripada Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut Rasulullah, kita sebut sallallahu alaihi wasallam, berselawat kepada Nabi. Sebab disebut dalam hadis, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala telah berselawat kepadanya 10 kali. Maksud Allah Taala berselawat ni bukan Allah Taala kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maksudnya Allah Taala mendatangkan rahmat, memberi keampunan orang yang berselawat kepada Nabi. Maknanya 10 pahala diperolehi dan juga 10 dosa kecil yang akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanatin. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketentuan kepada makhluk sebelum Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit dan bumi. Subhanallah, tuan-tuan. Langit dan bumi ini Allah Taala jadi dulu daripada kita. Dulu daripada jin dan manusia. Tetapi di dalam hadis ini sebut, sebelum ketentuan-ketentuan yang berlaku kepada makhluk itu,
sebelum dijadikan bumi dan juga langit, Allah Ta'ala dah tentukan bi khamsina alfasanatin, dengan 50,000 tahun. Allah Ta'ala sebelum 50,000 tahun, Allah Ta'ala dah tetap nasib kita. Macam wabak virus yang melanda manusia seluruh dunia sehari dua ni, sebenarnya masa tu Allah Ta'ala tahu dah. Masa tu Allah Ta'ala tetap dah. Jadi apa yang berlaku, sesuatu yang telah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi bagi kita orang yang beriman, ini bila satu perkara yang berlaku, kita dah tahu, oh ini ketetapan Allah, ini ketentuan Allah. Tak perlulah kita nak bangkang, nak petikai, tak puas hati tentang takdir yang ditentukan oleh Allah. Sebab itu beriman kepada qada dan qadar ni sangat penting. Kalau tak percaya yang ni, 5 rukun iman yang lain maka terbatal. Bukan maknanya bila tolak satu tinggal 5. Bila tolak kepada ketentuan takdir qada Allah Ta'ala ni, termasuklah tak beriman kepada Allah, kepada kitab, kepada malaikat, kepada rasul, pada hari kiamat, semua ternafi ataupun terbatal. Sebab itu sangat penting, orang yang beriman, dia percaya sangat, dia yakin sangat bahawa sesuatu yang berlaku telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Cuma bagi kita manusia ini, oleh kerana perkara itu perkara yang gaib, perkara yang tidak dapat dikesan oleh panca indera kita, oleh makhluk, tidak dapat diketahui oleh makhluk, maka kita mungkin rasa terkejut, kita rasa terperanjat sesuatu ketetapan takdir yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Mungkin sesuatu takdir itu mendatangkan musibah, mendatangkan mudarat, mendatangkan suatu malapetaka kepada kita. Tapi bila kita fikir balik, oh benda tu dah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, cuma masa berlaku itu sekarang ataupun akan datang. Hakikatnya telah ditentukan oleh Allah. Dalam hadis ini sebut, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebelum takdir itu berlaku, Allah Ta'ala dah tetap 50,000 tahun dah. Dah lama dah. Cuma muncul sekarang. Dan setelah ditetapkan itu, berlakulah mengikut tarikh-tarikhnya. Kalau yang sekarang lah. Yang lepas lah. Yang akan datang lah. Sebenarnya semua itu telah ditentukan oleh Allah. Maknanya beriman kepada qada yang pertama tadi, mengetahui semua Allah Ta'ala buat. Yang kedua, beriman kepada qada dan qadar itu adalah sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala 50,000 tahun sebelum dijadikan makhluk. Yang ketiga, beriman dengan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga, sesuatu yang berlaku kepada dunia ini bi masyiatillah, dengan kehendak Allah. Selain daripada kita kena tahu, selain daripada telah tetap. Yang ketiga adalah kehendak. Sakit, demam, mati, malapetaka, musibah, rezeki, semua kehendak. Jadi bila kehendak siapa? Kehendak Allah. Jadi kalau kehendak Allah, kita boleh bertikai ke? Bila ketetapan itu berdasarkan kepada kehendak, qadar itu berdasarkan kepada kehendak, kepada ketentuan, kepada pilihan Allah, bolehkah kita bertikai? Kenapa Allah Ta'ala jadi begini? Bolehkah kita bertikai, kita bangkang sesuatu yang merupakan kehendak Allah? Jawapannya tak boleh nak bangkang lah. Kita reda sahaja. Sebab itu termasuk di dalam rukun iman ini, beriman kepada qada dan qadar, sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala pilih benda tu jadi. Dia hendak dan dia tentukan, dia pilih benda itu berlaku. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Tuhan engkau menjadikan sesuatu yang dikehendaki, wa yakhtar, dan dia pilih nak jadi baik ke, nak jadi jahat ke, datangkan sesuatu manfaat, kebaikan, mudarat ke, musibah, malapetaka, dia pilih, dia tentukan. Wa yaf'alullahu ma yasha. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala melakukan apa yang dia kehendaki. Ikut suka dia. Tak boleh kita nak bangkang, kenapa Allah Ta'ala buat begini, kenapa buat begini, kenapa buat begitu. Ikut suka dia, itu kehendak dia. Dan ada orang tanya, bila setiap kali saya baca Quran ni, saya tak terlupa nak sebut ayat ke berapa, surah apa. Jadi ayat yang pertama yang saya bacakan tadi, Suratul Hajj ayat 170. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard, inna dhalika fi kitabin, inna dhalika 'ala Allah yasir.
ayat suratul Hajj ayat 170. Ayat yang kedua, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, surah Qasas ayat 86. Ayat 86. Ayat yang ketiga, wa yaf'alullahu ma yasha', surah Ibrahim ayat 27. Surah Ibrahim ayat 27. Okey, ayat yang berikutnya, wa huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha', dan dialah yang telah mentaswirkan, menentukan rupa kamu macam mana. Muka serupa muka Melayu ke, Arab ke, Cina ke, orang putih ke, semua ditentukan oleh Allah Ta'ala. Menentukan kita ni tinggi rendah ke, besar kecil ke, semuanya di samping rupa kita, bentuk kejadian kita tu macam mana, sempurna ke tak sempurna ke, cacat ke tak cacat ke, semua ditentukan di dalam arham, di dalam rahim ibu kita. Kaifa yasha'u, sebagaimana yang dia kehendaki. Dia nak jadi macam ni, macam tu lah. Nak jadi macam tu, macam tu. Nak jadi macam ni, macam ni. Wa idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila dia nak jadi sesuatu tu, maka jadilah, terpulang kepada kehendaknya. Ini surah apa dia? Surah Al-Imran ayat yang ke-6. Surah Al-Imran ayat yang ke-6. Tadi ayat-ayat yang kita bacakan tadi menceritakan bila Allah Ta'ala nak, dia boleh buat apa sahaja. Yang kedua juga pula tentang perbuatan manusia. Perbuatan manusia juga ditentukan oleh Allah. Selain daripada perbuatan Allah, Allah Ta'ala yang tentukan. Termasuk di dalam ketentuan Allah perbuatan manusia itu sendiri. Dia kata, wa qala ta'ala fima yata'allaku bi fi'lil makhluqin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sesuatu yang berhubung dengan perbuatan makhluk, walau sya'allahu lasallatahum 'alaikum falaqatalukum, surah An-Nisa ayat 90. Surah An-Nisa ayat 90. Sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak, lasallatahum, Allah Ta'ala menjadikan mereka, menjadikan musuh Islam menguasai alaikum, atas kamu, atas orang Islam. Maknanya yang boleh menentukan menang kalah ni Allah Ta'ala. Boleh jadi Allah Ta'ala bagi menang pada orang kafir, dia bagi kalah pada orang Islam. Tak semestinya bila berlaku peperangan antara orang Islam dan orang kafir ni mesti orang Islam menang. Kerana menentukan kemenangan bukannya manusia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji. Hakikat yang sebenarnya memang Allah Ta'ala tentukan. Tetapi Allah Ta'ala berjanji pula di dalam ayat yang lain, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Sekiranya kamu menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukan kamu. Okey, yang kedua, perbuatan manusia itu sendiri ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ayat yang berikutnya tadi surah An-Nisa ayat 90. Ayat yang berikutnya, walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Itu ayat surah Al-An'am ayat 112. Sekiranya telah berkehendaki oleh Allah oleh Tuhan engkau, ma fa'aluhu, mereka tidak melakukannya, fadharhum, tidak melakukan syirik. Fadharhum wa ma yaftarun, maka biarkanlah, tinggalkanlah mereka di dalam keadaan mereka berdusta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mereka melakukan perbuatan yang salah, maka dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menentukan kesalahan yang mereka buat. Sebab apa Allah Ta'ala tentukan? Kerana pilihan mereka. Nanti orang kata kalau berjahat tu semua Allah Ta'ala tentu. Nak buat dosa, pahala, minum arak, berjudi, Allah Ta'ala tentu. Jadi kita ni jadi apa? Jadi qadariyah lah. Jadi maknanya ada pilihan daripada hamba. Bila kita pilih, Allah Ta'ala tentukanlah, sebab itu merupakan pilihan kita. Kalau semua serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ni macam daun pokok kayu ke lalang ke, di mana ke arah angin bertiup, ke situ dia pergi. Ni maknanya seolah-olah tak ada kuasa langsung, tak ada tindakan langsung daripada makhluk.
Allah Ta'ala tentukan di sana juga ada diberi kuasa kepada makhluk untuk memilih sama ada kebaikan ataupun keburukan. Dan yang keempat, termasuk di dalam beriman kepada Allah, qada dan qadar Allah Ta'ala, iaitu beriman bahawa selain daripada makhluk ni Allah Ta'ala jadikan dia punya zat dan juga sifat dan juga harakat. Segala pergerakan-pergerakan manusia ini juga ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang ni kita berada dalam keadaan macam mana? Duduk ke, berdiri ke, berjalan ke, bergerak ke, semua itu ditentukan oleh Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Ta'ala adalah menjadi setiap sesuatu dan dia atas sesuatu itu amat menguasai. Surah Zumar ayat 62. Dan ayat yang berikutnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kamu, zat kamu, diri kamu, wa ma ta'malun, dan sesuatu yang kamu lakukan. Diri kita dijadikan oleh Allah serta perbuatan kita juga dijadikan oleh Allah. Surah Safat ayat 96. Okey. Ayat-ayat yang kita bacakan tadi, hadirin sekalian, menunjukkan bahawa manusia, makhluk, kita sendiri adalah sebahagian daripada makhluk Allah. Kita dijadikan oleh Allah dan perbuatan kita pun ditentukan oleh Allah. Tetapi di sana para ulama membahaskan wal imanu bil qadari ala ma wasafna la yunafi an yakuna lil 'abdi masyiatun fil af'alihi al ikhtiyariyah wa qudrati 'alayha li'anna asy-syar'a wal waqi'a dalani 'ala itsbati dzalika lahu. Dikata beriman kepada qadar ini, sebagaimana yang kami jelaskan, tidaklah menafikan bagi hamba itu kehendak pada melakukan perbuatan ikhtiar. Ada perbuatan yang berbentuk ittirari, yang terpaksa. Maknanya itu suatu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Macam Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan apa dia yang tak boleh kita nak elok. Jadikan perasaan kepada manusia ni ada perasaan mengantuk, dia ada perasaan melapar, letih dan sebagainya. Dan ada suatu perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala letak kepada kita supaya ada pilihan. Ada pilihan. Maka kalau kita Allah Ta'ala dah tetapkan lapar, untuk menghilangkan lapar, ada pilihan untuk kita menghilangkan lapar, kita kena makan. Allah Ta'ala tentukan maknanya kita mengantuk. Menghilangkan perasaan mengantuk, ada perbuatan yang boleh manusia lakukan, iaitu kita tidur, rehat dan sebagainya. Maknanya, bila beriman dengan ketetapan Allah, tidak menafikan di sana bahawa manusia juga ada diberi peluang oleh Allah. Diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memilih. Sebab itu menunjukkan adilnya Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala sediakan syurga dan neraka, sebab di sana ada pilihan. Sebab itu seseorang yang dimasukkan dalam syurga kerana ada pilihan. Sebab dia pilih nak masuk syurga dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang melayakkan, membolehkan dia masuk syurga. Dan apabila dimasukkan ke dalam neraka, kerana di sana juga ada pilihan. Kerana dia telah memilih sesuatu perbuatan yang melayakkan dia untuk masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Sebab tu ada ayat Quran kan, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu liyusra. Barang siapa yang beriman, bersedekah, bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia membenarkan syurga, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Dia beriman, bertakwa dan dia bersedekah. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sebaliknya orang yang kedekut, bakhil, tak percaya kepada hari pembalasan syurga neraka ini, Allah Ta'ala, dia melakukan pula perbuatan-perbuatan yang melayakkan diri dia masuk neraka, Allah Ta'ala memudahkan jalan masuk neraka. Maka di situ menunjukkan ada pilihan. Tak boleh kita nak menyalahkan Allah. Syurga neraka Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala sedia amalan nak masuk syurga macam mana, amalan nak masuk neraka macam mana. Contoh yang lain sebagaimana yang disebut di dalam hadis, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman wa fi riwayatin yatlubu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar daripada rumah dia menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
niscaya dipermudahkan jalannya untuk masuk syurga. Maknanya dia ada usaha. Syurga ditentukan oleh Allah, memang ditentukan oleh Allah, tetapi ada usaha ke arah itu. Neraka juga ditentukan oleh Allah, tetapi ada usaha ke arah menuju kepada neraka, iaitu melakukan sesuatu perkara yang ditegah di dalam agama. Maka di samping ilmu diketahui oleh Allah, ketetapan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, diberi ruang kepada manusia, kepada hamba, kepada makhluk untuk memilih bagaimana jalan yang dia nak pergi. Sama ada jalan ke syurga ataupun jalan ke neraka. Sebab dia kata di sini, sebagaimana yang kami terangkan, tidak menafikan kehendak ataupun perbuatan daripada manusia. Di anna syar'a wal waqi'a. Dan hukum syarak dan sesuatu yang berlaku dala ni menunjukkan ala isbati dhalik, atas menunjukkan atas sabitnya yang demikian itu qadar. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Dalam syarak pun menunjukkan bahawa hamba manusia ada pilihan. Di sudut syarak pun, yakni di sudut agama Islam berdasarkan kepada Quran hadis, bahawa manusia itu diberi pilihan oleh Allah. Bukan 100% yang Allah Ta'ala tentukan kamu masuk neraka, masuk syurga, orang ni masuk neraka. Tak. Dibagi pilihan. Kita pilih jalan ke mana. Sebab dalam ayat Quran menyebut, faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Barang siapa yang berkehendaki, hendaklah dia memilih jalan menuju kepada Tuhannya. Allah Ta'ala bagi pilihan. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Datangkanlah ladang-ladang kamu sebagaimana yang kamu kehendaki. Ayat ini menceritakan nisa'ukum harsul lakum. Isteri kamu adalah sebagai ladang-ladang kamu. Maknanya bila kita nak mendapatkan hasil daripada tanam-tanaman, hendaklah kita bercocok tanam. Maknanya fa'tu harsakum anna syi'tum. Datangilah isteri-isteri kamu sebagaimana yang kamu kehendaki. Maknanya kiasan orang yang nak anak, maka datangi isteri sebagaimana yang dia kehendaki. Fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kamu takut kepada Allah Ta'ala. Hendaklah kamu takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh, semampu-mampu mungkin. Selepas itu wasma'u wa ati'u. Nak takut kepada Allah Ta'ala, dia kena dengar. Dengar arahan daripada Allah dan perintah Allah. Wa ati'u, dan hendaklah kamu taat kepada Allah. Jadi ayat yang kita bacakan tadi, okey, saya cerita surah ayat yang berapa tadi? Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, surah Naba ayat 39. Fa'tu harsakum anna syi'tum, surah Baqarah ayat 223. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u, surah Taghabun ayat 16. Jadi ayat-ayat itu menceritakan tentang syarak sendiri, menjelaskan bahawa syarak, yakni agama Allah Ta'ala sendiri meletakkan kuasa bagi manusia untuk memilih. Dan di sudut yang laku pula, Allah Ta'ala, di sudut akhirnya pula, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut juga, setiap manusia itu, kata dia, fa inna kulla insanin ya'lamu anna lahu masyiatan wa qudratan bihima, yaf'alu bihima yatruku wa yufariqu baina ma waqa'a bi iradatihi kal masyi wa ma yaqa'u bi ghairi idadatihi. Dan di sudut realiti pula, memanglah kita tengok di sudut logik pun, kita boleh berjalan, kita boleh melakukan sesuatu perbuatan, melakukan dan meninggalkan. Jadi semua perbuatan-perbuatan melakukan dan meninggalkan itu atas pilihan hamba. Secara kesimpulan, di dalam maksud beriman kepada qadar Allah Ta'ala ini, yang pertama Allah Ta'ala tentukan dengan ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Yang kedua, diberi pilihan. Jadi Allah Ta'ala juga memberi pilihan kepada kita untuk memilih yang mana sesuatu yang baik, yang mana sesuatu yang buruk. Maka tidaklah kita boleh berserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa usaha. Di antara dalil yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran tentang wajibnya beriman kepada rukun iman yang 6 ini, wa dalilu ala hazihil arkan as-sittah qauluhu ta'ala laisal birra, tidaklah kebaikan itu antuwallu wujuhakum, hanya kamu menghadapkan muka-muka kamu
qibalal masyriqi wal maghribi, ke arah timur dan barat. Ni dia ada sejarah, dia ada cerita. Di antara sebab turunnya ayat ini, bahawa Rasulullah SAW dan para sahabat berhijrah daripada Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Bila sampai ke Madinah ini, ulama-ulama tafsir menyebut lebih kurang 6 bulan ataupun 7 bulan mereka menghadap sembahyang, menghadap ke Kaabah, Baitullahil Haram. Lepas tu Allah Ta'ala arahkan supaya menghadap ke Baitul Maqdis, ke Palestin. Itu kiblat orang Yahudi dan juga kiblat orang Nasrani. Jadi walaupun agama mereka telah dibatalkan, dimaksudkan dengan ayat Quran yang Allah Ta'ala turunkan, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam ajaran Islam ini keseluruhannya. Jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Jadi ayat ini suruh masuk Islam keseluruhannya, tanpa duk boleh beramal lagi dengan ajaran Taurat, ajaran Injil, tak boleh beramal dah. Ajaran Yahudi, ajaran Nasrani tak boleh beramal. Terbatal bila adanya syariat Islam, diturunkan Quran dan diutuskan Nabi Muhammad SAW. Tetapi sedikit, sebahagian kecil daripada syariat yang terdahulu masih dikekalkan. Seperti kita boleh makan sembelihan apa dia, orang Yahudi berkahwin dengan wanita ahli kitab. Tujuannya apa? Termasuklah mula-mula peringkat permulaan baru-baru sampai ke Madinah ini, nak bagi orang Yahudi dan juga Nasrani berlembut hati. Maknanya bukan kami tolak semua, nak bagi mereka lembut hati sebagai penghormatan kepada agama mereka, yang mana agama mereka adalah juga agama samawi, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada langit, dan mereka diberikan Alkitab, Taurat dan Injil. Jadi nak bagi lembut hati mereka supaya masuk Islam. Kenapa yang kamu tak nak masuk Islam? Kalau Yahudi, kamu boleh beriman kepada kitab Taurat, kitab Injil, boleh beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, itu Nabi Allah, itu kitab Allah, kenapa tak boleh beriman kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pun adalah merupakan sebahagian Nabi lagi Rasul yang diutuskan oleh Allah. Kitab yang dia bawa pun adalah merupakan sebahagian daripada kitab Samawi. Kenapa kamu tak boleh beriman? Jadi nak pujuk hati orang Yahudi Nasrani ni, pergi semayanglah, menghadapkan ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa beberapa bulan, lebih kurang 6 bulan ataupun 7 bulan pula. Tak apa, sahabat boleh menghadap pula sana. Suruh pula menghadap ke Baitullahil Haram, menghadap pula. Jadi ayat ini nak menceritakan keimanan yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar boleh menghadapkan muka ke timur dan ke barat, tetapi keimanan yang sebenarnya walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Beriman yang sebenarnya adalah beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan, hari akhirat, malaikat, kitab-kitabnya, nabi-nabinya. Itu ayat Quran, sebahagian daripada ayat Quran sebagai dalil yang menunjukkan kena beriman kepada rukun iman yang 6. Wa dalilul qadar qauluhu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya setiap sesuatu itu kami jadikan dengan qadar, dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qadar maknanya suatu ketentuan, ketetapan daripada Allah. Dan yang ketiga, kita dah baca Islam, iman. Yang ketiga, martabat yang ketiga, al-martabatus tsalitsah, martabat yang ketiga ni apa dia? Al-ihsanu, adalah ihsan. Ihsan tu apa dia? Kita sebut adalah ihsan ini maknanya juga kita boleh terjemahkan muraqabah, pemerhatian, pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap sesuatu yang kita buat. Sebab tu datangnya hadis kan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bila kamu sembah Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah macam suatu bayangan di dalam pemikiran kita semacam nampak Allah. Kalau perasaan itu tidak dapat dilahirkan, kena rasa dalam hati, Allah Ta'ala pula duk perhati kita. Itu maknanya Allah Ta'ala duk awasi setiap gerak laku, tikah perbuatan kita. Tikah laku dan perbuatan kita diperhatikan oleh Allah.
Maksud di sini bahawa kalau kita buat sesuatu ibadat, jangan duk buat lebih kurang, buat cincai sambil lewa lah. Allah Ta'ala duk perhati tu. Allah Ta'ala duk perhati tu, kamu buat macam mana? Ibadat itu sempurnakan ataupun tidak sempurna. Bukan sekadar buat sesuatu perbuatan ibadah, orang kata lepas batuk di tangga. Buat kurang, lebih kurang, cincai sambil lewa. Orang kata helai ke belai. Ni tak tahu ni. Kena tengok dalam kamus apa makna helai ke belai. Maknanya buat lebih kurang. Buat cincai lah. Jadi dia kata di sini, ihsan tu apa dia? Ruknun wahidun wa huwa an ta'budallah. Dia ada satu rukun je berkaitan dengan ihsan. Kamu sembah Allah Ta'ala ka'annaka tarahu. Seolah-olah macam kamu nampaknya. Fa illam takun tarahu. Kalau tak rasa nampak Allah Ta'ala, bayangan tu tak dapat dilahirkan, kamu kena rasa dia sentiasa memelihat kamu. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala lagi. Tadi hadis Nabi kan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yani firman Allah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa berserta bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Sebab tu nak bagi Allah Ta'ala tolong kita, bantu kita, kita kena berusaha semampu mungkin dengan bersungguh-sungguh jadi orang yang bertakwa. Bila dah masuk kumpulan orang yang bertakwa ni, tak ada susah hati. Sebab apa? Semua Allah Ta'ala akan perhati, akan ambil berat kepada kita. Walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang sentiasa melakukan kebaikan. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan orang bertakwa. Kita sekarang ni hati kita tak tenteram, gundah gulana, gelisah. Sebab apa? Sebab kita tak jadi betul-betul orang bertakwa. Kalau orang bertakwa, serah kepada Allah Ta'ala nak menentukan. Dan kena ingat, sesuatu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala kepada hamba, semuanya baik, tak ada satu benda yang buruk. Ini bab akidah ni. Kadang-kadang kita taradud. Kenapalah Allah Ta'ala aku jadi begini? Kenapalah jadi begini? Nak buat macam mana nasib aku? Takut sampai dia menganggap Allah Ta'ala tak sayang kepada dia. Sehingga dia membawa kepada suatu perasaan putus asa terhadap rahmat Allah. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmat aku mengatasi segala sesuatu. Nak buat macam mana? Nasib aku macam ni. Allah Ta'ala pun dah tak sayang kat aku dah. Allah Ta'ala biarkan nasib aku begini. Jangan. Ini masalah akidah. Walaupun kadang-kadang permohonan kita, doa kita belum dimakbulkan oleh Allah. Belum diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Sebab salah kita sendiri, bukan salah Allah. Dan tak sampai masa lagi Allah Ta'ala nak makbulkan doa. Ni dia dah mengalah, dah letih dah. Serahlah kepada Allah nak buat macam mana. Kalau dia serah sungguh tak apa. Tetapi dia dalam keadaan putus asa. Jangan. Sebab dalam Quran kata, sebab tu baca Quran. Baca Quran dan fahami ayat Quran. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan orang yang bertakwa. Allah Ta'ala tak akan biarkan, tak akan abaikan, tak akan lepas tangan kepada orang yang bertakwa kepadanya. Sentiasa ditolong. Tetapi kena sampailah, kena mengikutilah syarat-syarat untuk mengundang bantuan dan pertolongan daripada Allah. Dan untuk memperolehi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni makbul doa. Allah Ta'ala janji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kena beriman bahawa Allah Ta'ala bagi kabul doa. Masa terdesak, terkepit, susah baru cari Allah. Kita lah, maksud saya sendirilah, susah baru cari Allah. Masa senang kita tak cari Allah. Musim PKP inilah baru nak dengar tazkirah, baru nak buka Quran, baru nak qiyamul lail, baru betul-betul nak merayu kepada Allah Ta'ala, takut penyakit wabak ini kena diri kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, baru gelabah. Masa kita tak dilanda musibah, kita cari Allah Ta'ala tak? Sebelum masjid dan surau ditutup, kita pergi masuk dalam masjid tak? Pergi tak kita dengar kuliah, mengaji di masjid? Pergi tak kita sembahyang berjemaah di masjid? Bila ada larangan tak boleh pergi masjid, tak boleh sembahyang jemaah, riuh rendah. Hak tak sembahyang jemaah pun kelang kabut, nak marah, tak boleh keluar. Tengoklah selepas PKP ni, penuh tak masjid dengan surau. Kita hadir tak majlis-majlis kuliah-kuliah agama? Jadi kita kena tanya diri kita. Jangan nak menyalahkan mana-mana pihak. Salah diri sendiri. Dia kata di sini sentiasa bersama dengan orang yang bertakwa. Wahum musinun, orang yang bertakwa ini sentiasa juga melakukan kebaikan. Tengok ayat ini juga
nak menceritakan tentang ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Suratul Nahl ayat 128. Ayat yang berikutnya, wa qauluhu ta'ala wa tawakkal 'alal ladzi wa tawakkal 'alal azizir rahim. Hendaklah kamu bertawakal. Maknanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sifat Allah Taala itu aziz, maknanya maha perkasa, ar-rahim. Walaupun dia perkasa, Allah Taala ni hebat, dia juga rahim, dia juga bersifat dengan penyayang. Yang mana ini nak ceritakan bab ihsan pula. Tadi dah kita cerita ni ihsan, ni ayat-ayat yang berkaitan dengan ihsan. Yang mana sifat Allah Taala yang aziz dan juga ar-rahim itu allazi yaraka hina taqum, sentiasa memerhatikan, sentiasa melihat, memerhatikan engkau hina taqum, ketika kamu berdiri. Berdiri di sini di dalam ketika melakukan sembahyang kita berdiri, ataupun berdiri di sini juga dengan maksud di hina taqum kamu berqiyamul lail. Allah Taala perhati, allazi yaraka, sentiasa melihat akan engkau hina taqum, ketika kamu berdiri. Berdiri di sini dengan maksud ketika kita sembahyang berdiri ataupun kita berqiyamul lail. Allah Taala perhati. Wa taqallubaka fis sajidin, dan tunduk baki engkau ketika sujud. Allah Taala perhati, Allah Taala nampak. Maknanya kita sujud, lepas tu kita bangun daripada sujud, sujud semula, duduk, tunduk bangkit ketika sujud, ketika beribadat kepada Allah Taala. Allah Taala perhati. Inilah yang dipanggil ihsan. Mengawasi, memerhati setiap tindak tanduk, tingkah laku, perbuatan yang kita buat. Tengok, kalau lagu tu berani ke kita buat satu benda yang salah, benda haram, Allah Taala duk perhati. Bukan saja benda baik dia nampak, hak jahat pun dia tengok, dia perhati juga. Maknanya kena ada di dalam perasaan hati kita, Allah Taala sentiasa muraqabah, awasi, perhati. Kalau ada perasaan ihsan ni, tak berani buat jahat. Jadi hak kita duk buat jahat ni, duk buat salah ni, ketika kita buat salah, buat jahat, buat dosa, seolah-olah macam Allah Taala tak perhati kita. Duk sembahyang, puasa, zakat, haji, Allah Taala nampak, duk berasa macam tu. Bila buat jahat macam Allah Taala tak perhati, macam Allah Taala tak tahu. Ihsan ni penting. Selain daripada beriman kepada Allah Ta'ala, beriman di sudut, kita percaya di sudut rukun iman, rukun Islam tadi, kena yakin juga tentang ihsan. Ihsan ni maknanya memerhati, muraqabah, awasi apa yang kita buat. Tengok ayat Quran ni cukup banyak. Innahu huwas sami'ul alim, bahawasanya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dengar apa yang kita cakap, alim apa yang kita buat. Surah Syu'ara ayat 217. Surah Syu'ara ayat 217 sehingga 220. Wa qauluhu, dan firmannya lagi, wa ma takunu fi sya'nin wa ma taslu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fihi. Dan tidaklah sesuatu perkara yang kamu lakukan dan sesuatu bacaan yang kamu bacakan min Qur'anin, daripada ayat Quran. Apa yang kita buat, apa yang kita baca daripada ayat Quran. Ayat, berapa ayat kita baca? Kan dalam hadis sebut kan, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim satu huruf tak? Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu huruf dibagi berapa pahala? 10. 3 huruf 30 pahala. Kalau gitu baca alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim sahajalah, dah dapat berapa pahala? Taklah maksud begitu. Bacalah banyak. Cuma nak ceritakan satu huruf 10 pahala. Bacalah banyak-banyak Al-Quran. Lebih-lebih lagi musim kita, musim PKP ini, kita banyak masa berada di rumah. Selain daripada baca Al-Quran untuk memperoleh pahala yang dapat mendampingkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, cuba tengok makna demi makna, dipanggil apa dia, harfiah. Satu makna ke satu makna, supaya dapat memahami Quran dengan betul-betul faham. Baca Quran ni bukan sekadar nak ambil pahala, baca untuk difahami, ekoran daripada faham untuk diamalkan. Berapa banyak kita baca Quran, orang kita baca Quran dia tak faham. Baca Quran daripada muda sampai ke tua, tak faham-faham Quran. Jadi sebenarnya Quran ini untuk difahami. Sebab apa? Jadi tak faham Quran dan tak ambil berat tentang maksud ayat Quran,
Pertamanya, sikap orang yang belajar ni, dia rasa tak penting. Dia rasa tak penting. Asal baca Quran dapat pahala je dia. Dia duduk baca satu-satu surah tu kata puluh tahun. Surah Sejadah puluh tahun dia baca, dia tak tahu terjemah. Surah Waqiah dia baca puluh tahun dia baca, dia tak tahu terjemah. Apa maksud ayat tu dia tak faham. Surah Yasin dia baca tiap-tiap malam Jumaat pun dia tak tahu terjemah. Dia tak tahu apa arahan, apa perintah, apa saranan daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap ayat yang dia baca. Dia tak rasa penting untuk memahami ayat. Itu sikap kebanyakan manusia. Yang kedua, sikap ustaz-ustaz, tok-tok guru yang menakutkan orang dengan Quran. Hei, jangan, Quran ni tinggi, hadis ni tinggi, hak tu ulama je yang boleh faham. Kita ni tak perlulah. Kita nak faham Quran. Quran tu tinggi. Betul lah, dia letak Quran tu, dia letak atas halang, atas amari. Langsung dia tak baca. Kalau dia baca pun dia tak cuba nak ambil faham. Sikap yang pertama, majoriti orang Islam tak ambil berat tentang makna dan maksud ayat. Yang kedua, menyebabkan masyarakat jadi rosak. Ustaz-ustaz duk menakutkan orang. Sikit-sikit tanya dalil, sikit-sikit tanya dalil. Quran ni benda tinggi, benda besar. Jadi serahlah kepada ulama. Kita ni orang awam tak payahlah. Tu duk jahil sampai ketua. Jahil sampai ketua kerana sikap. Dua keadaan ini berlaku, orang tak ambil berat tentang Quran. Sedangkan dia pun faham. Quran diturunkan untuk supaya manusia memperolehi hidayah, hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Ayat ni tok guru, ustaz pun dah baca. Bila petunjuk, kena fahamlah bagaimana nak memahami petunjuk. Nak faham, kena belajarlah secara terjemahan secara harfiah, bertalaqi, dan juga belajar turjamatul Quran, belajar tadabbur Al-Quran. Baru boleh faham, baru rasa seronok, ada kemanisan kita baca Quran. Ini baca Quran tak rasa kemanisan. Berapa ramai orang baca Quran dia tak boleh ambil hukum fiqh daripada Quran. Sebab dia takut-takutkan dengan Quran. Ini orang awam. Orang awam ni tak payahlah nak faham-faham Quran. Ambillah apa yang telah diterjemahkan, dihuraikan, ditafsirkan oleh ulama. Hak Quran sendiri dia tak boleh ambil, dia tak berani. Berapa ramai daripada orang baca Quran dia tak boleh ambil hukum fiqh daripada Quran. Dia tak boleh ambil akidah daripada Quran. Dia tak boleh ambil tasawuf daripada Quran. Baca Quran sajalah. Macam tikus tengok besi lah. Berapa banyak hukum fiqh dalam Quran? Berapa banyak perkara akidah disebut dalam Quran? Berapa banyak ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tasawuf disebut dalam Quran? Sebab apa? Kerana tak ada usaha tindakan untuk memahami Al-Quran. Okey, dalil yang seterusnya tentang beriman kepada tadi kita kata qada dan qadar, keperluan kepada ihsan ini, iaitu wadalilu minas sunnah, hadis yang panjang yang telah kita baca, hadis dipanggil hadis Jibril, hadis yang kita baca dulu kan, yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni hadis ni saya baca je, saya tak terjemah kerana dah diterjemahkan di dalam pelajaran kita yang lalu. Zata yaumin ittala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ila fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وقال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد أمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة المعالة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبثنا ماليا فقال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Itu hadis yang kita baca dalam pelajaran kita yang lalu. Okey, yang seterusnya hadirin sekalian, al-aslu thalith. Sebenarnya saya bercadang hari ini nak menamatkan bacaan usul salasah ni. Rasanya hari ni tak sempat. Kita baca sikit lagi. InsyaAllah esok baru habis.
Jadi bila habis ni insya-Allah kita akan bagi tumpuan tentang perbahasan fiqh, Safidatul Najah. Dan kita akan masuk perbahasan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa, kerana insya-Allah tak berapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Sudah tentu banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah fiqh bab puasa ini yang berlaku, yang timbul di dalam masyarakat kita untuk diamalkan. Untuk diamalkan, kita kena tahulah hukum tu macam mana. Jadi hari ini kita sambung sikit lagi tentang masalah bab akidah ni. Saya cadang nak tamat hari ini, mungkin tak sempat. Esok kita insya-Allah boleh tamatkan. Yang seterusnya, al-aslus salis, pengetahuan yang ketiga. Pengetahuan yang ketiga ni apa dia? Ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan agama Islam, berkaitan dengan Allah, dah kita bahaskan. Pengetahuan tentang Nabi Muhammad. Wahwa, Nabi Muhammad tu siapa? Di antara perkara yang kita kena tahu Nabi Muhammad ini, masalah nasab dia, masalah umur dia, masalah dakwah yang disampaikan, sedikit sebanyak tentang sejarah dia. Dia kata ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengetahui Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dalam YouTube tu, Muhammad yang mana dia tanya? Orang nak belajar ilmu tarikat, hakikat, ilmu apa dia batin ni. Muhammad mana? Muhammad yang dimaksud dalam Quran, Muhammad yang tu lah yang disebut dalam Al-Quran tu, yang merupakan Nabi akhir zaman. Dia ada pula nama Muhammad awal, Muhammad akhir. Sedangkan benda tu tak sebut. Yang kita nak beriman adalah Nabi Muhammad yang akhir. Yang akhir yang merupakan Nabi lagi Rasul akhir zaman. Khatimul Anbiya wal Mursalin. Dia keliru orang. Muhammad mana satu yang kita nak kena beriman? Jadi golongan yang macam ni lah menyebabkan masyarakat jadi penin. Sebab dia tak mengaji akidah, betul-betul akidah yang berdasarkan kepada Quran dan hadis. Jadi dia kata Muhammad itu wahwa Muhammad bin Abdullah. Muhammad kita nak beriman itu siapa dia? Muhammad bin Abdullah. Anak Ibnu Abdul Muttalib. Anak Abdul Muttalib. Bin Hashim. Hashim daripada Quraisy. Quraisy daripada Arab. Dan Arab daripada zuriat Ismail. Ismail anak kepada Ibrahim Al-Khalil, iaitu kekasih Allah Ta'ala. Wa alaihi, dan atasnya, atas Nabi Muhammad, atas Nabi Ibrahim itu, alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wassalam, seafdal ada selawat dan juga salam. Walahu minal umri, umurnya berapa dia? 63 tahun. Minha arba'una qabla nubuwati, 40 tahun sebelum kenabian. 40 tahun sebelum kenabian. Wa thalathu wa ashruna nabiyan wa rasulan. Ketika berumur ketika dia kata di sini 23 tahun selepas 40. Maknanya 41 ke atas lah. Dia kata nabiyan wa rasulan, nabi lagi rasul. Kita tengok. Nabi lagi rasul. Selepas 40 tahun ke atas. Maknanya sebelum 40 tahun ke bawah dia bukan nabi. Kita tengok sini. Nubbi'a bi Iqra. Dia dilantik jadi nabi setelah diturunkan surah Iqra. Sebab nabi seseorang lelaki yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala, yang balik, yang berakal, yang diwahyukan oleh Allah. Maknanya sebelum diturunkan wahyu dia bukan nabi. Sebab itu ketika umur 40 tahun ke bawah tak ditekankan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Macam Rasulullah apa dia? Meniaga. Tak semestinya kita meniaga. Rasulullah buat apa sebelum 40 tahun? Dia menternak binatang, kambing dan sebagainya. Kambing. Maka tak perlu kita ikut. Nak ikut tak salah. Harus sahaja. Bukan suatu syariat, suatu sunnah yang ditekankan supaya kita ikut. Ditekankan supaya kita ikut. 40 tahun ke atas itulah baru dikira Nabi setelah turunnya Iqra. Jadi orang nak faham, Rasulullah ni bila kecil Nabi dah. Tak. Dia Nabi setelah dapat wahyu. Sebab apa definisi ataupun takrif Nabi? Seseorang lelaki yang balik, yang cukup umur, yang berakal, yang diturunkan wahyu. Sebelum 40 tahun dia tak turunkan wahyu lagi. Wa ursila bi Mudaththir. Dia jadi rasul ketika turunnya surah Mudaththir. Jadi nabi setelah Iqra. Jadi rasul setelah diturunkan surah Mudaththir. Nanti kita baca surah Mudaththir. Wa baladahu Makkah.
Negeri kelahirannya adalah Mekah. Wahajara ilal Madinah. Dan dia berhijrah ke Madinah. Jadi dulu orang duk tafsir Nabi ni sejak lahir-lahir Nabi dah. Bila dia lahir-lahir dapat wahyu? Bila Nabi lahir-lahir tu dapat wahyu? Dia dapat wahyu ketika umur 40 tahun. 40 tahun ke atas baru dia dapat wahyu, baru dikira Nabi. Itulah batu baru duk reka lah pula. Nabi ni lahir-lahir dalam keadaan dah bersunatnya, dalam keadaan kalau kita baca sebahagian daripada buku-buku yang ditulis oleh orang ni, dia tertiarap sebab takut nampak kemaluan dia. Setelah ditutup tak boleh nak angkat ni, badan dia terpahat di bumi, tak boleh nak angkat kerana takut nampak orang. Setelah ditutup, diselimut jasad dia, baru boleh angkat. Nak ceritanya hebatnya Nabi ni sampai dah kecil lagi. Sebenarnya Nabi bukan masa tu jadi Nabi. Ni viral pula, ni orang main pula. Duk kutuk Rasulullah pula. Kita baca kitab bukan kutuk, kita hormat Nabi. Saya lebih sayang kepada Nabi. Pada orang duk ada orang duk buat andaian begini-begini. Kita sayang sangat pada Nabi, tapi nak tahu sejarah Nabi ni, dia selepas 40 tahun ke atas. Hak sunnah tu kena ikut tu. Sebab tu saya dah bentangkan banyak kali masalah sunnatul jibiliyah ataupun sunnatul tasyriyah. Sunnah syarak yang kita nak kena ikut ni. Sunnah syarak tu apa dia? Amalan-amalan yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan ibadat. Adapun perbuatan sebagai manusia yang disebutkan sebagai sunnatul jibiliyah, dia buat apa dia? Pakai tongkat ke? Dia pakai kasut selipar ke? Pakai kasut apa? Bela kambing ke? Berniaga ke? Kenapa tak atas serban ni? Lambang kasut je. Kenapa tak lambang tongkat? Nabi juga pakai tongkat. Nabi juga bela kambing. Tak lambang kambing dekat sorban ke? Kopiah ke? Sekarang ni orang menjaga dapat untung banyak. Ustaz-ustaz duk ceramah ni, lakaran capal Nabi ni macam ni. Esok taklah gambar kambing Nabi macam mana. Kambing Nabi pun ada bela kambing kan. Gambar tongkat Nabi macam mana. Kenapa tongkat ni? Tongkat pula tak diletakkan gambar atas sorban, atas kopiah. Tak kasut je. Jadi Nabi itu ketika umur 40 tahun setelah turunnya Iqra. Adapun Rasul pula wa ursila bil mudassir. Diutuskan ketika turunnya surah Mudassir. Negerinya, kelahirannya adalah Mekah dan berhijrah ke Madinah. Wa ba'athahu Allahu bin nizarati anisyirki. Allah Ta'ala mengutuskan Nabi SAW supaya memberi peringatan tentang syirik dan wa yad'u ila tauhid, dan menyeru kepada agama tauhid. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun beri peringatan. Setelah turunnya ayat ini, bangun beri peringatan, bangun berilah peringatan, menyampaikan dakwah. Sebab itu kita kena membezakan, kena farik antara Nabi dan juga Rasul. Nabi seseorang yang diturunkan wahyu, tak wajib menyampaikan kepada orang lain. Adapun Rasul seseorang yang diturunkan wahyu dan diperintahkan menyampaikan dakwah kepada orang lain. Jadi setelah turun Mudaththir inilah baru jadi Rasul. Setelah turun Iqra baru jadi Nabi. Kena beza tu. Kena beza. Qum fa'anzir, bangun beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan hendaklah kamu membesarkan Tuhan engkau, hendaklah kamu besarkan, wa thiyabaka fatahhir, dan juga pakaian engkau hendaklah kamu bersihkan. Wa rujza fahjur, perbuatan-perbuatan yang keji hendaklah kamu tinggalkan. Perbuatan-perbuatan yang keji hendaklah kamu tinggalkan. Wala tamnun tastakthir, janganlah kamu memberi sesuatu perkara untuk dibalas dengan dia lebih banyak. Wala tamnun tastakthir, janganlah kamu memberi sesuatu pemberian untuk dibalas dengan lebih banyak. Ni batal pahala. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan pahala sedekah kamu supaya orang tu balas balik kebaikan yang kamu buat. Ni ayat ni kata, tak apalah bagi umpan dulu. Besok aku sesak esok mungkin dia balas banyak lagi. Hilang pahala. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wal adha pula, kita bagi sedekah kepada orang, kita sakit hati orang. Sakiti hati dia pula. Dulu, sekarang ni dia jadi senang lenang lah, kaya raya. Dulu masa papa gedana dulu, aku yang duk tolong dia, aku yang duk bantu dia, kita ungkit balik. Hilang pahala ibadat. Tengok Allah Ta'ala ajar Nabi ni hebat. Masa tu Nabi bukan kaya pun, susah. Tapi ajar dah, walaupun susah bagi ke orang tu, jangan duk harap pulangan yang lebih banyak kepada kamu.
Wa li rabbika fasbir. Di dalam melaksanakan kerja Tuhan engkau, kenalah kamu bersabar. Bila kita cerita benda betul ni, mesti kena ada halangan. Mesti dimarah, ditentang. Sama ada ditentang itu oleh individu ataupun kumpulan. Biasalah Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni. Wa li rabbika fasbir. Di dalam menyampaikan agama Allah Ta'ala, agama Tuhan engkau, fasbir, hendaklah kamu sabar. Kena sabar. Kalau tak sabar, tak boleh teruskan perjuangan ini. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Orang-orang yang menyampaikan risalah Allah Ta'ala, ini Allah Ta'ala kata, yang hanya takut kepada Allah, dia tak takut kepada sesiapa pun melainkan Allah. Kalau ada duk takut lagi, maka tak bolehlah cita-cita untuk mengembangkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tersebar. Tak boleh pergilah. Sebab Nabi ni ada perasaan tak takut kepada orang. Dia tak takut. Jadi di dalam nak menyampaikan agama Allah Ta'ala kena sabar, sebab di sana ada ujian. Dia kata wa ma'anakum fa'anzir yunziru 'anil syirki yad'u ila tauhid. Kamu memberi peringatan kepada manusia tentang syirik, dan kamu mengajak kepada agama tauhid semata-mata mengabdikan diri kepada Allah tanpa melakukan sebarang syirik kepada Allah. Wa rabbaka fakabir azimhu, maknanya perbesarkan Allah Ta'ala bitauhid, dengan bertauhidkan kepada Allah. Wa thiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka 'anil syirki. Bersihkan akan perbuatan-perbuatan kamu daripada syirik. Jadi asal makna ayat ini, maknanya bukan bersih pakaian. Kalau kita tengok di sudut perbahasan fiqh, sebahagian ulama mengambil dalil tentang ayat ini, majoriti ulama ambil dalil tentang bila kita nak sembahyang, nak buat ibadat, pakaian kita kena bersih daripada najis. Kena bersih daripada najis. Sebab apa? Ayat Quran kata wa thiyabaka fatahhir. Pakaian engkau hendaklah dibersihkan. Maknanya kalau ada najis tak sah sembahyang. Daripada ayat ni. Tetapi makna hakikat ayat ini, tahhir a'malaka 'anil syirki. Itu maksudnya, bukan bersih pakaian. Bersihlah perbuatan-perbuatan kamu daripada syirik. Bersihlah perbuatan-perbuatan kamu daripada syirik. Cuma ulama fiqh ambil ini sebagai dalil, dipanggil dalil zanni. Ayat itu qat'i, tetapi zon di sudut hukumnya zon, bukan hukum qat'i. Dia ada ayat qat'i, hukum dia pun qat'i. Macam ayat Quran, huriman alaikumut maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ayat ni maknanya ayat qat'i, hukum dia hukum pun qat'i. Tapi ayat ini qat'i, hukum dia tidak qat'i. Itu maksudnya. Maknanya yang dimaksudkan pakaian di sini, maknanya perbuatan-perbuatan kamu. Wa rujza fahjur, ar-rajzu al-asnam. Iaitu perbuatan-perbuatan yang buruk itu perbuatan menyembah berhala. Wa hajruha tarkuha. Tinggal sembah berhala, jangan nak sembah berhala. Wal bara'ah minha wa ahliha. Maknanya berlepas diri daripada berhala dan juga orang-orang yang menyembah berhala. Wallahu alam. Setakat itu dulu, dan insya-Allah kita sambung pada masa yang akan datang insya-Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.